adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini liberal? Okey. Ini ialah satu tanggapan ya, yang mana saya rasa bukan baru. Lama hampir 20 tahun lebih. Kononnya kenapa Anwar Ibrahim ini tidak boleh diberi peluang memimpin Malaysia. Kononnya Anwar Ibrahim akan membawa satu pendekatan baru, di mana Malaysia ini akan jadi Malaysia liberal. Apa maksud Malaysia liberal? Di kaca pandangan mereka inilah. Maksudnya Islamnya tak sekuat seperti yang ada sekarang. Islamnya lebih liberal. Yang keduanya pula, kononnya Anwar Ibrahim ini akan, orang kata apa, lebih memihak kepada bukan Islam. Persoalannya sekarang ni, apa yang dikatakan dan secara faktanya apa yang dilakukan. Kerana mak saya cakap, jangan percaya apa orang cakap, tengok apa dia buat. Setahu saya, susu galur rakam jejak kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semenjak daripada universiti lagi, apa yang beliau tonjolkan itu bukan perkara yang seperti yang dikatakan. Contohnya, dengan membantu agenda pembangkitan pembaharuan Islam di universiti dengan kuat mendapat sambutan melalui gerakan ABIM, PKPIM. Maka itu liberal. Dalam erti kata itulah. Sehingga kan menjadikan ABIM sebagai satu NGO yang sangat menarik perhatian mahasiswa, sangat efektif. Ramai yang tahu. Dan efektif dari segi apa? Efektif dari segi suara kepada kelompok kemiskinan. Suara kepada kezaliman, isu Israel dan sebagainya. Adakah Anwar Ibrahim hanya bercakap? Beliau ada di situ. Di mana beliau? Beliau ditangkap, diletakkan dalam penjara. Di mana mereka yang kononnya yang tidak liberal? Mungkin di tempat-tempat lain, corong-corong lain. Alright. Kedua, mereka mengatakan bahawa Anwar Ibrahim akan menjadi seorang pemimpin yang liberal, kononnya akan pro kepada orang bukan Islam. Jadi Malaysia ini yang kononnya tanah Melayu dan sebagainya akan bertukar corak. Kita cek lagi sekali susu galurnya. Anwar Ibrahim daripada pimpinan ABIM diangkat sebagai pimpinan Majlis Belia. Majlis Belia Malaysia, Anwar Ibrahim memimpin. Di situ ada semua pelbagai kaum. Ada pemuda Kristian, ada pemuda Tionghoa, ada pemuda pelbagai agama dan sebagainya. Semua ada. Kalau saya boleh sebut, yang Datuk Seri pernah beritahu saya, Arifin Fernandez. Beliau kenal daripada zaman pelajar lagi. Hinggalah kenal dewasa di dalam perjuangan. Hinggalah Arifin Fernandez meninggal. Jadi, apa yang beliau bawa tersebut, itulah yang sebenarnya menarik perhatian yang menjadi tarikan kepercayaan warga Malaysia ketika itu di sekitar tahun 70-an 80-an sehingga beliau diangkat di ketokohan kepimpinan beliau sehingga beliau masuk di dalam kepimpinan parti. Sebab itulah beliau dijemput masuk ke dalam UMNO. Kenapa? Kalau UMNO ketika itu melihat Anwar Ibrahim ini seorang tokoh yang liberal tak menguntungkan, mana mungkin beliau diberi peluang sebegitu. Jadi ketika mana Anwar Ibrahim menguntungkan kamu kata dia lah paling Melayu sekali, dia lah paling Islam sekali, dia lah paling pro rakyat sekali, dia lah yang paling Malaysia sekali. Ketika mana kamu melihat Anwar Ibrahim itu sebagai ancaman, dialah segala-galanya yang tidak berkenan di hati. So, isunya sekarang yang ingin saya tegaskan di sini, tidak ada satu contoh pun yang menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim ini tidak setia kepada asas kelembagaan negara, asas keislaman negara, asas kemelayuan negara. Cuma yang pada pandangan saya, apa yang Anwar Ibrahim cuba buat ialah untuk membawa Malaysia ini dengan satu citra kepimpinan yang baru, yang mana kekuatan keagamaan itu, tak kisah agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya, kerana kepercayaan kita setiap agama itu mempunyai amalan-amalan yang baik. Tapi YB, kalau kita tengok, ada juga yang menanyakan, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia sebagai, orang kata, membawa politik multiracial? Okey. Itu yang ingin saya bawa. Dan perkara ini, beliau cuba berlaku adil pada semua kaum. Jadi, adakah beliau berlaku adil itu, beliau hanya, kita main PR exercise lah. Jumpa Datuk Seri Alex Ong sebab orang Cina, apa khabar Alex? Ni hao ma. Jumpa orang Cina, ta cai hao. Tidak, saya lihat beliau nyatakan, gagaskan satu dasar. Sehingga kan ketika mana sebelum kami pulang daripada Amerika, sekitar tahun 2007, beliau kata, Yusmadi, saya mau menggagaskan agenda ekonomi baru Malaysia. New Economic Agenda for Malaysia. Asasnya lagi bukan lagi asasnya kaum. Asasnya kita membantu orang berdasarkan keperluan. Jadi tanggungjawab kita bukan kerana dia kaum sama kulit dengan kita. Kerana itu bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau menggagaskan New Economic Agenda yang mana asasnya bukan lagi kaum. Jadi saya sebagai orang yang tidak pengalaman dalam politik, saya kata
Ini political suicidal. Ketika mana politik Malaysia dengan dasar ekonomi baru yang mendapat tarikan, kata no Ismadi, this is about justice. I meant it. Jadi beliau pulang, 2007 kita pulang, ditakdirkan saya pun pulang ke balik pulau, sama-sama kita masuk pilihan raya dengan agenda tersebut. Agenda tersebut mendapat perhatian sehingga kita berjaya menafikan 2/3. 2008 kita dapat Perak, kita dapat Kedah, kita dapat Selangor, kita dapat sebenarnya Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur sebab dia tak ada. Tak ada. Sebenarnya sudah menang semua. Apa maksudnya? Rakyat bersama kita. Yang tidak bersama kita ini, yang kata bahawa agenda ini tidak sesuai dan sebagainya, ialah elit-elit politik yang punya kepentingan, yang takut monopoli mereka itu pecah. Tapi bagi saya, yang Anwar Ibrahim nak pecahkan itu ialah monopoli kelompok-kelompok politik yang menafikan hak rakyat. Jadi bagi saya itu yang ditakuti oleh mereka-mereka ini. Tapi kalau kita tengok IB kenapa di kalangan ramai, bukan saja orang di dalam parti, tetapi orang-orang luar sentiasa menyalahkan Datuk Seri apabila timbul isu? Kenapa? Ini satu perkara yang memelekkan saya, logika pemikiran saya. Kerana saya tak fikir Anwar Ibrahim selepas beliau dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, 20 tahun sehingga sekarang, beliau tidak pernah langsung di dalam mana-mana pentadbiran kabinet. Kenapa saya tegaskan pentadbiran kabinet? Kerana secara ilmiahnya, hanya kerajaan sahaja yang boleh membuat dasar. NGO tak boleh buat dasar. Orang presiden parti tak boleh buat dasar. Yang buat dasar mereka di dalam pentadbiran kabinet. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah sehingga hari ini menjawat mana-mana jawatan menteri, apatah lagi exco kerajaan negeri ke. Beliau hanyalah seorang ahli parlimen biasa. Ahli parlimen, saya panggil ahli parlimen. Apa tugas ahli parlimen di parlimen? Kita menyatakan pandangan seimbang kepada dasar-dasar kerajaan. Jadi dasar itu kan beliau buat. Sebab tu hari ini saya rasa beliau dengan penuh saya rasa telus, dengan penuh yakin boleh berdiri mengatakan beliau tidak terlibat langsung mana-mana dasar yang bobrok itu. Sebab itu bagi saya hari ini apa yang berlaku sekarang ni ialah Anwar Ibrahim dinafikan. Tetapi bagi saya, mereka yang menyalahkan Anwar Ibrahim ini hanyalah menjadikan itu sebagai satu alasan untuk menafikan kepimpinan Anwar Ibrahim. Sebab itu saya selalu buat joke dengan kawan-kawan yang kata Anwar Ibrahim macam ni. Saya kata, okeylah kalau kamu tak percaya pun, cuba bagi peluang Anwar Ibrahim sekali. Kan tak boleh, tak boleh, esok kita tukar balik. I mean logik. Contoh kalau Datuk kata ada satu syarikat, orang kata CEO ni, okey kita bagi dia jagat. Okey 6 bulan, setahun tak boleh kita tukar. So baru-baru ini apa yang berlaku? Anwar Ibrahim dah bagi peluang. Dijanjikan selama 2 tahun. Dia tunggu. Walaupun sebenarnya hak beliau selepas sabitan beliau dinyahkan, sepatutnya secara immediate hak politik yang perlu diberi semula. Beliau tunggu sampai 2 tahun. Tiba-tiba nak ambil sebab 2 tahun tu pun orang tak bagi. So bagi saya sebenarnya rakyat perlu buka mata seluas-luasnya. Beri peluang kepada Anwar Ibrahim ini kerana hak politik beliau dinafikan. Dan beliau pun tidak guna secara yang baru-baru ini secara hijack. Beliau masuk pilihan raya. Beliau berkempen. Bina parti. Beliau dikeluarkan pada parti UMNO. Yang beliau dan bapa beliau bina. Kita kena iktiraf jasa keluarga dan Anwar Ibrahim untuk bina UMNO. Kerana UMNO juga jadi kuat pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, jasa beliau ada. Track record ada. Dan beliau bina parti beliau. Dan beliau persembahkan kepada rakyat. Dia boleh sampai Sabah. Ini parti saya. Ini data saya. Secara terbuka. Jadi bagi saya, beliau gentleman. Jadi janganlah kita bersikap tak gentleman dengan Anwar Ibrahim. So bagi saya, beliau seorang pimpinan gentleman. Jadi penonton-penonton sekalian, beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara